Persekutuan, jadi saya cover. Apa yang hebat di Kuala Lumpur? Twin Tower, Telekom Tower. Main satu lagi menteri belakang TRX. Oh, hebat. Putrajaya. Semua gedung-gedung gemerlapan. Tapi saya kata gerai macam mana? Warung, siapa pedulikan? Jadi warung-warung tu corot. Jadi arahan saya, Anwar jaga Kuala Lumpur, tak ada lagi yang mercu-mercu tanda. Tak apa, tak ada. Cukup yang ada. Tapi saya nak diukur dari ratusan malah ribuan gerai-gerai yang dibangun semula dengan indah dan bersih supaya orang rakyat terbanyak itu akan faham dan beroleh manfaat. Dan itu yang hebatnya penjawat awam. Dia ikut keputusan. Dia pelaksana. Saya bagi arahan dalam tempoh 1 bulan. Saya lihat tempat ini ada 15 tempat. Pak Menteri. Dan ini dia langkah seni bina yang dilakukan. Saya lihat cantik. Dalam masa singkat. Sebab itu pimpinan itu perlu jelas. Jangan fikir soal komisen. Di bawah dia tahu. Kita tidak akan tolak ansur. Jadi ini yang usaha kita lakukan. Ada namanya perumahan Perlis di Kuala Lumpur. Menteri Besar kena melawat sekali. Itu perumahan yang paling teruk di Kuala Lumpur. Nama pun flat Perlis. Menaya betul. Baik. Berapa tahun dah siap? 40 tahun. Satu bilik dah usang. Jadi saya kata, saya nak satu program ini. Bagaimana kita dah bayar 40 tahun. Bagilah hak dia. 40 tahun dia bayar sewa. Ya? Itu bagilah hak kepada dia. Dan kalau perlu bangunkan semula. Itu sedang direncanakan. Mereka awal kita nak berikan hak milik kepada mereka yang telah menyewa 40 tahun. Ini keadaan nasib orang miskin. Kalau orang kaya, dia pada faham jual beli. Kalau miskin dia sewa, itulah keadaan dia. Jadi bagi saya soal perumahan itu juga penting. Sebab itulah bila saya lihat permohonan projek perumahan lama dah di mana yang diperlih yang minta yang hutang tak bayar dia. Rumah rakyat. Dah berapa puluh tahun dah kan. Jadi nak minta dilupuskan hutang itu. Kalau tanya saya tak nak luluskan projek. Nak lupuskan hutang rumah rakyat yang dah puluh tahun itu. InsyaAllah kita lupuskan untuk diri balik. Dan tentunya Perlis bagi saya tu tanya apa dia keutamaan. Dia nak menjana pertumbuhan ekonomi. Kerana Perlis sampai sekarang masih defisit dan gantung untuk memperolehi pinjaman ataupun peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Dan saya tidak fikir pinjaman yang besar yang tertangguh itu boleh dibayar, walaupun kalau bab hutang ni aufu bil uqud, kena bayar. Tapi keadaan dan realitinya tidak memungkinkan. Maka sebab itu saya dan rakan-rakan dari agensi pusat akan bersama-sama dengan kerajaan negeri memikirkan projek-projek yang boleh mendatangkan hasil, ya, baik pertanian atau pelancongan atau industri atau inland port yang boleh membawa dan menjanakan perubahan. Dan sebab itu juga untuk mesyuarat Koridor Utara ni selalunya dilakukan di Kuala Lumpur. Jadi saya telah putuskan nak bincang Koridor Utara tak payahlah di Putrajaya. Maka untuk mesyuarat Koridor Utara dalam beberapa bulan akan datang kita adakan di Kanga, insya-Allah. Dengan cara itu memang seluruh jentera dan pimpinan kerajaan persekutuan dan beberapa negeri lain akan turun di sini. Dan itu
kebijaksanaan menteri besar dan Susah Kerajaan Negeri untuk menggunakan kesempatan itu dan strategi untuk menawan rakan-rakan untuk mencari jalan dan bersetuju untuk mengadakan beberapa program dan projek yang baik yang boleh menjana pertumbuhan, menjamin kepesatan ekonomi negeri Perlis. Selain negeri Langsa, Kuala Perlis. Itu sampingan saja. Sebab saya belum dijamu lagi Langsa Kuala Perlis. Dah gurau juga. Dah Menteri Besar dah beritahu dah siap kata dia. Ya, untuk bagi Langsa Kuala Perlis untuk dapat projek. Jadi sekali lagi saya nak sebut ada hal-hal lain seperti mana yang di Pelabuhan Sanglang dan sebagainya saya telah arahkan Central Agencies. Saya sebelum melawat di sini umpamanya ya. Pegawai daripada semua jabatan ya, Kementerian Kewangan, Ekonomi, ICU ya, itu telah pun beri maklumat. Itu style saya sekarang ya. Saya tidak datang sini untuk mendengar, kerana saya buat persiapan dulu walaupun yalah tidak tumpu semalam lepas pada perjumpaan pemukiman kabinet ada malam saya masih dapat teliti laporan daripada jabatan dan kementerian. Itu yang menyebabkan saya putuskan lebih baiklah mesyuarat koridor di sini supaya kita bicara tidak dari Putrajaya fikir yang jauh seperti di Perlis tapi hadir sendiri dan lihat sendiri ya. Dan itu bagi saya akan membantu mempengaruhi pimpinan untuk memberikan sedikit tumpuan atau tumpuan yang lebih kepada Perlis. Jadi akhirul kalam saya nak sebut kepada saudara. Bukan amalan saya ya. Ini jangan harap ini Perdana Menteri datang sini untuk memenangi hati rakyat itu umum-umum projek itu tidak. Kita nak umum projek ini kena ada penelitian, kena persetujuan Central Agencies supaya dia proper. Kalau tidak kita umum projek, tak ada apa pun berlaku. Berapa ratus projek di Perlis yang belum jalan. Terutama sebelum pilihan raya, lagi banyak projek. Dan saya tidak mau teruskan amalan itu. Kalau kita dah putuskan, muktamad, kita lakukan. Mungkin semasa mesyuarat koridor utara, masa itu kita dah akan memuktamadkan beberapa projek penting, tetapi tentulah saya tidak hanya nak menokok nambah, tapi saya beri jaminan kepada Menteri Besar dan Kerajaan Negeri dan rakyat Perlis kerana kenyataan ekonomi Perlis itu yang lebih malap dari negeri lain adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk memberikan kesempatan supaya mengupayakan Perlis itu meningkat dan lebih kukuh ekonominya. Itu sebagai dasar kita lakukan. Dan jentera negeri dan persekutuan harus berunding betul-betul kerana dalam kekangan ekonomi sekarang, ya, saya menjadi Perdana Menteri, umpamanya saya akan umumkan 24 Februari, hutang hampir 1.2 trilion ringgit, ya, dan hasil bertambah kecil. Keupayaan itu belanja sangat terbatas, melainkan saya lakukan sesuatu yang segera termasuklah menarik pelabur asing datang. Ada berita baiknya ialah dalam masa singkat saya di sini, umpamanya ada rombongan kuat dari Qatar, umpamanya dari negeri China dan baru ini Templeton Amerika Syarikat, itu yang datang untuk membuat pelaburan yang agak besar di negara kita. Ini satu permulaan yang sangat baik. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat menyaksikan perubahan ke arah kebaikan dengan syarat kita melakukan islah ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan hentikan negara ini menjadi medan atau gelanggang ketua-ketuanya merampok atau merompak kekayaan. Saya percaya kalau kita dapat hindari itu, kita boleh selamatkan 5-6 bilion ringgit. Setakat ini tak sampai 2 bulan saya Perdana Menteri. Ya. Saya dapat kenal pasti. Boleh kita selamatkan 5-6 bilion ringgit. Belum tahu kalau 2-3 bulan lagi saya percaya yang kebocoran itu akan dihentikan. Umpamanya pentadbiran untuk kerajaan dulu umumkan untuk naik kadar elektrik.
Kalau ikut rasional